Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dalam suatu hadis disebutkan bahawa Jibril AS pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Ta'ala berfirman, saya memberikan kepada umatmu sesuatu yang belum pernah saya berikan pada umat yang lain. Apa itu, wahai Jibril? Iaitu firman Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum. Kerana itu ingatlah kamu semua kepadaku, maka aku pasti mengingatimu. Tidak seorang pun selain umat ini yang pernah mengucapkannya. Menurut suatu penafsiran, ayat tadi bermakna bahawa malaikat selalu berkonsultasi dengan orang yang berzikir, yakni berbicara dengan orang yang berzikir ketika hendak mencabut nyawanya. Dalam sebahagian kitab-kitab agama, Musa AS pernah bertanya, wahai Tuhan, di mana engkau berada? Maka jawab Allah Ta'ala, di hati hamba-Ku yang beriman. Artinya, amalan zikir yang menetap dalam hati kerana Allah Ta'ala, yang bebas dari segala hal yang bersifat menetap, berubah atau pindah. Dia menetapkan zikir dan mewujudkannya dalam hati. Sufyan Ats-Tsauri bertanya pada Zunnun Al-Misri tentang zikir. Lalu dijawab, zikir adalah kegaiban orang yang zikir dari zikir. Kemudian beliau menyebut sebuah syair. Tidak kerana saya melupakanmu lebih banyak daripada mengingatimu, namun dengan itu lidahku mengalir. Yang sentiasa menyebut, berzikir. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, tiada hari selain Zat yang Maha Agung memanggil-manggil, wahai hamba-Ku, kamu tidak pernah berlaku adil terhadapku. Engkau memohon kepadaku, tetapi engkau pergi kepada selainku. Aku menghilangkan musibah-musibah dirimu, tapi engkau melakukan kesalahan-kesalahan dosamu. Wahai anak Adam, apa yang akan kamu katakan besok ketika kamu datang kepadaku? Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, di syurga terdapat lembah yang subur. Ketika orang yang berzikir melakukan zikir, para malaikat menanami pohon-pohon di lembah itu. Ketika sebagian malaikat berhenti, ditanyakan kepadanya, mengapa kamu berhenti menanam? Lalu dijawab oleh malaikat, kawan saya, ini orang yang sedang berzikir, membuat badan saya lemah dan payah. Jadi menghentikan zikir. Dikatakan bahawa mencari rasa manis yang hilang ada dalam 3 perkara. Iaitu dalam solat, zikir dan baca Al-Quran. Sesungguhnya, kamu pasti menemukan kemanisan di dalamnya. Jika tidak menemuinya, maka ketahuilah bahawa pintu hatimu sedang ditutup. Muslimin dan muslimat, dan penonton rahmati Allah sekalian. Selagi kita bicarakan tentang kelebihan, keutamaan zikir. Amalan zikir yang membawa kepada kemuliaan setiap hamba Allah. Bahkan kata ulama, kelak seorang hamba akan datang pada hari kiamat, lalu melihat dan membawa dosa-dosa yang banyak, umpama gunung ganang. Tiba-tiba dia mendapati bahawa zikir daripada lidahnya menghancurkan segala gunung kesalahannya. Artinya, zikir ini adalah penghapus kepada dosa dan maksiat. Bukan kelak di hari kiamat ada orang
dia buat dosa banyak. Tiba-tiba dia dapati zikirnya di dunia menghapuskan semua dosa tersebut. Kerana itulah para ulama sentiasa menekankan tentang zikir. Bahkan tidak ada perkataan yang lebih mulia sesudah Al-Quran melainkan zikir. Dan zikir sebagaimana kita sebut semalam adalah Al-Quran adalah zikir terbesar. Sehingga Allah sentiasa seringkali menamakan Al-Quran sebagai zikir. Dan di dalamnya ada kata-kata Allah yang agung, perintahnya dan larangannya, puji-pujian pada dirinya, dan peringatan pada hamba-hambanya, serta amaran dan juga amaran serta peringatan kepada seluruh hamba yang ingkar padanya. Oleh sebab itulah bila kita secara tertib melihat antara amalan yang afdal, bermula daripada Quran, kemudian zikir, kemudian doa. Itu amalan daripada lidah, cari lidah. Paling utama ialah baca Quran. Yang kedua berzikir. Dan yang ketiga berdoa. Dan saya dah sebut Al-Quran ialah zikir paling agung. Sebenarnya bila seorang membaca Quran, dia sedang berzikir. Dan ini zikir yang paling mulia. Bagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah tentang susunan kemuliaan amalan lidah. Iaitu baca Quran, zikir dan juga doa dengan jiwa yang tawaduk, yang rendah diri kepada Allah SWT. Maka biarkan lidah kita sibuk dengan hal ini. Biar lidah kita menghabiskan masa-masa hidup kita dengan hal ini. Daripada bercakap orang lain. Daripada bercakap perkara yang tak ada faedah dan sia-sia. Daripada bercakap perkara yang mungkin membinasakan kita. Penyebab masuk neraka. Kerana itu Allah Ta'ala tidak membatasi zikir. Tempatnya atau waktunya atau jumlahnya. Maka Allah menyuruh kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Artinya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membatasi waktu, keadaan, suasana ketika. Bukan dikatakan orang yang berzikir itu bangkit daripada kubur dan keadaan berzikir. Bukan amalan yang akan kekal. Amalan kebaikan yang kekal. Sehingga ke syurga ialah zikir. Di mana dedaunan syurga dan pokok-pokok syurga itu berzikir pada Allah. Adapun amalan lain dia habis. Dia tak ada haji dalam syurga. Puasa pun tak ada. Zakat pun tak ada. Tapi zikir dia. Solat pun tak ada dalam syurga. Tapi zikir dia. Sehingga nafas ahli syurga ialah zikir. Dan bunyi alunan pepohonan dalam syurga dengan tiupan angin syurga ialah zikir. Dan tidak ada bahasa atau suara atau lagu yang paling lunak lebih pada zikir. Tidak ada suara yang lebih lunak daripada menenangkan. Dan ini zikir pada Allah. Sebab itu setiap kalimah zikir menzahirkan ketenangan. Jibril AS pernah datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu berkata, Allah telah memberikan kepada umatmu apa yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Tuhanmu berfirman bahawa Allah beri pada umatmu apa yang Allah tak beri pada umat lain. Apa dia? Itu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 152. Allah menyatakan fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Ini mumayyizat, keistimewaan khasais. Keistimewaan umat Muhammad yang tidak pernah diberikan pada umat yang lain. Umat ini, tuan-tuan, diberikan banyak kelebihan berbanding umat lain. Supaya kita mengambil kemuliaan ini. Umat ini diberi kelebihan dengan Al-Quran yang tak akan diubah. Mukjizat. Tidak seperti Taurat, Injil, Zabur. Ini kemuliaan umat ini. Dan umat ini diberikan dengan lafaz selawat yang tidak diberikan pada umat yang lain. Ya, umat yang lain tidak berselawat pada Nabi mereka. Tapi Allah muliakan umat ini dengan berselawat pada Nabi SAW. Dan ia menjadi amalan yang paling, antara yang paling mulia. Dan yang ketiga, umat ini diberikan kemuliaan dengan zikir.
Kemuliaan dari sudut mana Allah akan menyebut setiap hamba-hambanya menyebut nama Allah. Bahkan Allah akan sebut lebih baik. Disebut dalam hadis kursi. Bila Allah Ta'ala berfirman, wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku akan tetap bersamanya selagi mana dia ingat aku. Kalau dia ingat aku pada dirinya, aku mengingatinya dalam diriku. Kalau dia mengingati aku di satu tempat, aku akan ingat di satu tempat yang lebih agung pada tempat itu. Artinya setiap kali kita menyebut nama Allah dengan satu kaifiat, satu cara, satu jumlah, satu angka, Allah akan sebut lebih banyak. Kerana sifat Allah yang pemurah. Dan Allah Ta'ala suka kita, hamba-hambanya, berzikir padanya. Bahkan kalau secara perbandingan antara zikir dan doa, maka zikir lebih mulia. Bahkan siapa yang berzikir, dia akan diberikan lebih banyak dari doa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu dzikri am mas'alati, a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir daripada berdoa kepadaku, akan kuberikannya lebih baik daripada orang yang berdoa. Sebab itu kalau kita perhatikan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dia kalau dilihat secara turutan, kenapa zikir ini afdal berbanding doa? Tapi kita dalam Islam atau kita dalam amalan kita cuma cerita afdal bukan maksud untuk tinggalkan yang kita tak nampak tidak afdal, bukan. Oh, mana yang baik, yang ni ke yang ni? Kita kata yang ni, dengan maksud yang ni tinggal. Dan Islam bukan begitu. Bila kita bandingkan mana lebih afdal, maknanya kita buat yang ni lebih banyak, tapi yang ni kita juga tidak tinggalkan. Afdaliyah, sudut kelebihan bukan maksud untuk kita tinggalkan, tapi untuk kita banyakkan. Yang ni juga kita buat dan kita juga perlu. Kita juga perlu. Maka umpama kita sebut mana bagus, kita letak dalam investment atau letak dalam bank. Kalau kita kata investment bagus, tapi bukan maksud dalam bank tak bagus. Kita juga simpan dalam bank sebagai keselamatan dan sebagainya. Kalau kita sebut mana sedap, nasi lemak ke nasi dagang. Oh, kita kata nasi dagang. Bukan maknanya kita tak nak makan nasi lemak. Nanti hari lain makan nasi lemak. Maka zikir dan doa, mana lebih afdal? Zikir. Kenapa? Zikir ada pujian kepada Allah. Manakah doa ialah permintaan untuk kita. Kita minta. Tuan-tuan jumpa seorang kaya, orang pemurah. Tuan-tuan jumpa kat dia, tuan-tuan kata, misalnya, Tuan Haji, saya ni duit sekolah tak cukup untuk anak-anak. Rumah nak baiki, dan sebagainya. Kita sebutlah hajat. Dia bagi tak? Dia bagi. Sebab dia pemurah. Dengan kita pergi, Tuan Haji, ya Allah, hari ni nampak Tuan Haji ceria, nampak Tuan Haji semangat. Kita puji dia. Dia bagi lagi banyak. Bila memuji orang baik, dia akan beri sesuatu. Sebab itu cara orang baik balas pujian kita. Apatah lagi Allah yang maha baik, Al-Karim. Waktu kita memuji Allah, yang zikir ialah kalimah puji Allah. Semua zikir ialah kalimah puji Allah. Kerana itulah zikir lebih mulia daripada doa. Kan doa tu kita minta untuk kita. Tetapi kita ada satu benda yang lebih baik daripada itu. Iaitu zikir yang memberi maksud doa. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa perbanyakkan dan ajar kita. Dia zikir tapi dia ada makna doa. Antaranya kata Nabi SAW ucapan yang disebut oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu zikir tapi doa. Kalau tuan-tuan perhati maknanya, kita tak minta apa-apa. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha sucimu ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, aku ni orang zalim. Ada makna permintaan? Tak ada. Pujian. Kita kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, maha sucimu ya Allah, aku orang yang zalim. Adakah kita minta apa-apa di situ? Tak ada. Tapi apa kata Nabi SAW? Tak ada orang yang menyebut kalimah ini melainkan Allah akan mustajabkan doa. Illa stajaballahu lah. Jadi kita ni ada keinginan hati. Ada macam-macam. Macam mana tuan-tuan kita nak menjadikan keinginan kita dimakbulkan? Sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kadang-kadang kita nak anak, katakan. Nak anak, nak zuriat.
Kadang-kadang kita nak pasangan. Kadang-kadang kita nak biar bisnes kita ni kuat. Kukuh misalnya. Tak nak ada masalah, tak nak pening bisnes. Dengan masuk bisnes jadi pening. Tak boleh masuk bisnes jadi seronok. Gembira. Tak nak pening-pening. Sampai dalam solat pening. Nak setiap urusan dunia kita masuk, kita tidak mau dimenduka-citakan kita. Wa'imah kita masuk kerja, wa'imah kita meniaga. Wa'imah kita menternak, bertani, laut dan sebagainya. Kita nak masuk dengan jiwa yang tenang. Dan setiap kali tuan-tuan masuk benda tu, tuan-tuan ada hajat macam-macam. Maka bagaimana kita menguruskannya? Perbanyakkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil bekerja sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mereka hasrat yang terpendam, keinginan kita, Allah Ta'ala makbul. Bahkan Nabi SAW ajar. Ini disebut zikir pada kedudukan doa. Yang hebat. Jadi kita boleh buat dua-dua. Itu ucapan yang disebut sebagai doaul karbi atau kurab. Kalau kita mengalami apapun kesukaran dan kesusahan, Rasulullah mengajar kepada kita doa. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. Rabbus samawati. Wa rabbul ardi. Wa rabbul arshil karim. Kata Nabi SAW tidak mendoakan ini. Mereka dihilang segala kesusahannya. Rasulullah SAW bila Nabi susah hati. Kata Rasulullah, dia ada sifat manusia dia. Walau dia Rasul yang perfect mulia, sifat manusia ada. Untuk apa? Untuk ajar kita. Kan Rasulullah SAW tak ada sifat manusia. Kita nak contoh Nabi macam mana? Nabi ada sifat manusia. Namun sifat manusia Rasulullah, sifat yang bukan menghina baginda. Tapi menjadi panduan pada umatnya. Rasulullah ada kadang-kadang sifat lemah, sifat duka cita. Maka Rasulullah pun ajar bagaimana panduannya. Kalau tidak, orang yang tak mengalami benda ni, dia tak boleh ajar kita. Orang yang alami benda ni yang boleh ajar. Orang yang tak rasa sakitnya jatuh, macam mana nak cerita ke orang sakit jatuh? Sebab saya jatuh sakit tu, saya cerita sakit. Orang yang tak rasa sedihnya berpisah dengan orang dikasihi, macam mana saya nak beritahu orang bahawa berpisah dengan orang kita sayangi cukup sakit? Matinya mak kita, ayah kita. Mati orang kita sayangi, pasangan kita. Oh, sakit. Dan Rasulullah SAW mengalaminya. Dan baginda bersedih. Bukan dinamakan tahun kesedihan Nabi sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih. Dengan meninggalnya isteri baginda SAW. Apa saudaranya. Dengan pembulauan masyarakat Mekah. Bagaimana Rasulullah sedih. Dan Nabi ajar doa sedih. Dan doa kurab. Doa musibah. Yang kita sebut tadi itu ucapan. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang agung lagi maha lembut. Halim. Allah yang maha lembut dengan maksud. Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa dengan takdirnya berlembut dengan hamba-Nya. Dan takdir Allah tidak keras. Kerana sifat Allah yang lembut. Allah tidak mentakdirkan kita melainkan dalam tadahan kasih sayangnya. Melainkan dalam rangkuman cinta dan kemuliaannya. Allah tidak mentakdirkan kita untuk menghina kita. Bahkan untuk memuliakan kita. Kerana Allah itu Al-Halim. Kalau orang beriman, dia faham benda ni, maka dia akan melihat Halim. Betapa lembutnya Allah yang takdir. Maka kita menyebut dengan penuh makna, dengan penuh faham. La ilaha illallahul al-azimul halim. Dan kita menyebut, La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, pemilik segala kekuasaan. Ini Tuhan arash yang agung. Atau kuasa manusia kecil. Kekuatan manusia kecil bukan tidak ada langsung. Kekuatan sebenarnya ialah Allah. Maka kita sebut dengan ungkapan faham maknanya. La ilaha illallahu Rabbul arshil azim. Dan kita menyebut La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan langit, Tuhan bumi. Tuhan segala langit dan Tuhan bumi. Dan Tuhan arash yang mulia. Tidak ada yang berdoa dengan doa seumpama ini. Melainkan Allah Ta'ala melepaskan segala kesusahannya.
Ada benda-benda susah. Kita dah sebut semalam, kita ni tuan-tuan banyak mati sebab kita duk fikir benda susah. Kita duk fikir benda masalah. Walau tak ada apa pun. Daripada kita duk fikir benda tak berlaku, baik kita zikir. Tak duk fikirkan anak ni, nanti anak nak jadi apa anak saya? Kenapa? Baca malas. Kalau dalam kelas surat nombor last dia lah Ustaz. Last. Kalau ada 20 pelajar, saya dah tahu setiap kali keluar periksa nombor 20 memang dia. Anak kita duk tengok anak. Macam tak berapa berdikari. Kita ayah, macam kita cuba baca anak kita. Dengan masa depan. Dan itu kesilapan kita. Kesilapan membaca masa depan anak. Walaupun berdasarkan pengalaman. Kerana masa depan terus menjadi misteri dan rahsia Allah. Tuan-tuan hantar masa depan anak-anak dengan zikir. Serah pada Allah. Saya tengok anak saya ada yang sulungnya nampak gagah, berdikari, pandai semua. Cari duit pun dah pandai. Anda cari duit pun dah pandai berniaga kecil-kecil. Yang kedua pula, nampak bagus, aktif, mudah bergaul dengan orang sekian. Nampak yang ketiga pun okey juga. Tengok yang kelima, 5 ni macam slow. Tak macam abang-abang dia, tak macam kakak-kakak dia. Dia boleh cerita yang 10, yang ke-10 ni Ustaz lagi lah. Untuk buah ketiak mak dia. Kalau mak dia mati ketiak, siapa yang nak cari? Susah hati kita ni. Dia memang dia buah ketiak. Rasa anak kita ni tak kuat. Yang abang-abang lain semua, berdikari. Yang seorang ni buah ketiak, hidup bilik mak lagi ni. Kita boleh fikir anak macam mana. Jangan fikir benda yang kita tidak tahu bagaimana keadaan. Tuan-tuan berzikir pada Allah. Dan biar Allah ilhamkan pada kita apa yang baik-baik dan menguruskan anak. Kadang-kadang kita tengok anak manja-manja ni. Bila kita tak ada, kuat pula dia. Ingat anak manja bila mati dia paling kuat menangis. Anak yang tak manja tu menangis kuat lagi. Anak manja ni macam dia. Dia rasa dia sudah menikmati kasih sayang ibu ayah. Maka dia belajar berdikari dengan lebih baik. Lepas itu tuan-tuan, elakkan membaca masa depan anak-anak. Sehingga merubahkan atau mewujudkan ketakutan kita dan merubah cara tindakan kita yang jadikan lebih kasar. Yang anak agak-agak bodoh sikit, kita duk marah kerja kita. Tak pernah nak puji dia. Anak-anak mengalami ketidakseimbangan kasih sayang. Yang abang duk puji sebab duk asrama penuh. Sebab dia duk universiti penuh. Semua penuh mereka anak. Yang ni pula kita duk marah dia. Kau tengok abang kau tu. Kau tengok abang kau tu. Mai tengok abang. Kau nak jadi apa? Kau tengok abang kau. Kau tengok orang sebelah. Dia suruh tengok orang sebelah. Ini membahayakan dari sudut keseimbangan kasih sayang. Ini tidak boleh berlaku dalam pendidikan anak-anak. Bahkan kita meraihkan kelemahan dia. Sebenarnya kita tidak melihat kelemahan dia. Kita melihat dia tak minat pada benda itu. Ya abang ni suka baca buku, adik ni dia bukan jenis baca buku. Dia minat benda lain. Kita fahami minat dia. Fahami kecenderungan dia. Kadang-kadang dia minat tolong kerja rumah. Suka dia. Mak minta tolong. Belum minta tolong pun dia dah buat. Maka kembangkan puji dia dengan kemuliaan ini. Jangan kita nak anak kerja sebaris belaka. Biar gini belaka. Perjalanan tidak sama. Tapi kejayaan sama. Tapi cara kita berjalan mungkin kita berbeza. Bahkan cara anak-anak kita berjalan berbeza. Kita tak boleh buat satu lorong khas, anak-anak semua lalu kot ni. Ya mungkin kita boleh cadangkan, tapi tidak memaksa. Yang jauh sekali saya katakan menghina bila nampak anak-anak lari lorong lain. Ayah kau ni ustaz, jadi semua anak ustaz belaka. Lari lorong lainnya kena sebab. Kita mungkin saya akan beri kepahaman agama yang patut dia tahu. Tapi dia mungkin nak lalu lorong lain. Dan saya tengok lorong tu tak ada masalah apa. Cuma berlainan dengan apa saya nak. Bukan berlainan dengan apa yang syarak nak. Apa yang saya nak. Ada seorang tu doktor. Dia nak anak ni semua je doktor. Semua. Kakak sulung sekian-sekian. Bila seorang tak dapat macam dia nak, dia mula marah. Bukan anak ni mula tersisih dan membenci jawatan. Dia benci. Cukup benci. Kerana sebab tu dia kena marah. Sebab dia mungkin minat accountant. Contohlah dalam kehidupan kita. Jadi saya katakan hilangkan kebimbangan, ketakutan, keresahan dengan zikir. Jangan overthinking dalam masalah apa yang belum berlaku. Tapi zikir. Tuan zikir, ajar anak-anak kita berzikir. Isteri kita berzikir. Setiap kali datang kebimbangan tentang sesuatu, tentang urusan dunia yang akan datang, baca ni doa ini. La ilaha illallahul azimul halim. Baca subhanaka inni
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau apa saja, zikir, tasbih, tahmid, takbir. Yang penting kita berzikir kerana Allah akan ingat kita dan Allah akan jaga kita. Setiap kali kita zikir, Allah akan jaga kita. Sebab itu disebut oleh Imam Mujahid bin Jabar. Dia kata, siapa yang mampu untuk tidak tidur melainkan dalam keadaan suci, yang ini berwuduk, zakiran dan berzikir, mustaghfiran dalam keadaan minta ampun, taubat, falyaf'al, maka buat. Kerana apa? Kerana roh itu bila mana dia dimatikan dalam situasi itu, Allah akan bangkitkan dia dengan kemuliaan itu. Sudah kita bila tidur, kita ikhtiarkan 3 benda kita kena buat. Ini paling minimum. Apa dia? Pastikan berwuduk. Walaupun kadang-kadang kita berada dalam hadas besar, jimat, maka berwuduk. Kenapa wuduk? Memang wuduk ni tidak boleh menyebabkan kita boleh solat atau sebagainya. Dan wuduk ini yang disebut sebagai wuduk jimat, yang disuruh oleh Nabi SAW. Ni kalau dah bersama dengan pasangan, boleh mandi cepat, mandi cepat. Tapi kalau tak boleh mandi cepat, maka berwuduk sebelum tidur. Perintah ni pada lelaki dan perempuan, bukan lelaki je, perempuan sekali. Berwuduk. Supaya kita bersedia dalam keadaan bersih. Dan orang yang berwuduk ketika tidur dianggap bersih pada pandangan Allah SWT. Walaupun saya katakan wuduk ni tak boleh solat. Orang yang hadap besar, wuduk tu dia tak boleh solat. Tapi wuduk itu menjadikan dia bersih. Dari sudut mana pandangan Allah. Jangan tidur melainkan wuduk satu. Ustaz saya ni, tidur dah wuduk. Bini saya duduk gatal pegang tangan saya. Tak tahu wuduk. Ia maksudnya permulaannya wuduk. Lepas tu, tuan-tuan berlaku apa-apa, itu hal lain. Tuan-tuan dah berwuduk, duduk atas. Dan Ustaz, yelah, kita bukan boleh tengok kita ada wuduk. Atau setengah laki pula, dia tak tengok bini dia ada wuduk. Sebab kita pegang ni mazhab ni, batal wuduk. Laki perempuan, suami isteri misalnya. Atau dia ni berangin kuat, berangin. Dia ambil wuduk, angin pun datang. Yang penting tuan-tuan mulakan wuduk. Bila niat nak tidur, kita wuduk. Dan bagaimana dibatal sebaik itu hal lain. Tapi kita dalam keadaan wuduk, itu panggil tahiran. Dan zakiran, zikir. Zikirlah benda subhanallah yang Nabi SAW ajar kita zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi. Baca 100 kali. Melainkan semua dosa diampunkan walau sebanyak buih di lautan. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrat. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Walaupun khatayahu, kesalahannya, mislu zabadi al-bahar, umpama beritan di laut, melainkan Allah ampunkan. Itu sebut subhanallahil azim. Atau apalah subhanallah bihamdihi ke, subhanallahil azim ke, atau apa-apa zikir mudah. La ilaha illallah ke, apa-apa zikir mudah. Dan kemudian ialah istighfar. Astaghfirullah. Istighfar. Tuan-tuan, dosa siang tu banyak. Yang kita sedar, yang kita tak sedar. Dosa kita dengan pasangan, dosa kita dengan anak-anak, dosa kita dengan jiran, dosa kita dengan Allah, jangan cerita. Banyak. Maka istighfar. Istighfar itu sebagai pengakuan lemah kita. Tak mampu kita. Kalau dah mengaji tinggi, bukan maknanya jaminan terlepas dari dosa. Dosa dia datang, tapi mengenal siapa? Untuk menunjukkan kita lemah, melainkan dengan penjagaan Allah. Walaupun orang tu belajar tahap wali ni, apakah dia tak berdosa? Dosa datang. Kata dosa datang dalam semua ruang. Dia bukan datang di satu ruang je, zina je, curi je. Kalau begitu tak ada orang berdosa atas dunia ni. Datang dengan semua ruang, kadang wasangka buruk kita. Kadang-kadang wasangka buruk kita pada Tuhan kita. Itu dosa. Kita ni ada duit, banyak dah dalam bank ada 100,000. Kita fikir cukup, tak cukup. Ni kau habis. Itu wasangka buruk pada Allah. Bukankah Allah menjamin rezeki? Ni hak ada ni, bayangkan hak ada ni, tak guna lagi tapi dah bimbang. Buruknya sangka kita pada Allah. Awak dah ada duit dalam bank 100,000. Belum guna tapi awak dah rasa tak cukup. Yang musibah ni. Ini musibah buruk sangka pada Allah. Lainlah dalam bank zero, tak ada 1 sen. Walaupun itu pun tak boleh. Tapi yang berlaku kita sekarang. Tanah ada sebagai aset. Rumah pun banyak duit. Tapi bimbang kita tak cukup duit. Dah guna belum? Manusia belum pun apa pun datang, dia dah habis.
Dia dah musnah. Dah wasangka baik pada Allah ini. Dia kewajiban bagi orang beriman. Kadang-kadang macam saya kata, dia adalah benda-benda yang kita tak tahu. Sebab siapa pun kita, dia datang bentuk dosa yang berlainan. Lepas tu kita sebut pada Allah dosa yang kita tahu dan kita tak tahu. Ada dosa kita tahu, ada kita tak tahu. Memang tak tahu kerana kejahilan kita. Jahil tak belajar, ini pun dosa rupanya. Atau iman tak tahu itu dengan terlepas pandang kita. Maka istighfar. Jadi kalau kita dapat tidur dengan 3 benda ni. Kita tidur dalam keadaan suci, berwuduk. Kita tidur dalam keadaan zikir, zakiran. Kita tidur dalam keadaan istighfar atau mustaghfiran. Malaikat Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan kita macam ni. Zikir. Keadaan suci. Ni nur wudu ada waktu dibangkitkan. Dengan keadaan berzikir. Dengan keadaan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini kata Mujahid seorang tabi'in, anak murid pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dia ceritakan bahawa malaikat tidak akan mencabut nyawa orang yang berzikir sehingga malaikat berbincang dulu dengan dia. Apakah dia ingin panjang umurnya atau tidak? Dikatakan begitu. Tuan-tuan sekalian, orang-orang yang beriman mengetahui bahawa ajal telah ditentukan Allah. Mereka mengetahui. Dan orang bila benar imannya pada Allah, mereka tidak mahu ajal mereka waktu sampai diberi tempohnya lagi. Kerana mereka sudah rindu bertemu dengan Allah. Namun pilihan ini kalau benar, apa yang dikatakan, ini disebut perkataan dikatakan, ada pandangan mengatakan ini. Bukanlah pilihan itu akan mengubah takdir Allah, tapi pilihan itu sebagai satu kemuliaan. Malaikat kata, awak nak mati ke tak nak mati lagi? Allah kata, ini hamba-Ku, jangan kau cabut nyawanya. Malaikat kau tanya dia nak mati atau tak nak mati. Tetapi ini bukan pilihan untuk mengubah waktu mati. Tidak. Tapi ini satu kemuliaan. Kerana Allah Ta'ala mengetahui si hamba tetap akan rindu bertemu Tuhan. Contoh kita kalau dah kenal Tuhan, buat apa kita nak tangguh-tangguh penemuan kita dengan Allah, pertemuan dengan Allah. Kalau kita kalau dah cinta sesuatu, apakah kita suka penangguhan? Oh, penangguhan itu, penantian itu penyiksaan. Orang beriman bila kenal Allah, dia tak terseksa lama kerana menanti lama untuk bertemu Allah. Kalau tuan-tuan ada orang yang tuan-tuan sayang, iman anak kita, iman pasangan kita. Lalu kita dipisahkan satu tempoh. Kita dengar anak kita nak balik dari luar negara. 2 bulan nak balik, kita dah prepare. Dah berbicara dengan orang, anak saya nak balik, anak saya nak balik. Rindu kan anak. Dah fikir nak pergi airport pukul berapa, dah booking hotel, mungkin. Dah planning anak, makanan kegemaran anak. Kata ini baru sayang pada makhluk nama anak. Bagaimana dengan Allah? Bila Allah titipkan rasa cinta pada Allah, tidak ada yang ingin menangguhkan penemuan dengan Allah. Kalau datang makhluk maut, kata kepadanya, apakah kamu mau mati esok atau sekarang? Mereka kata sekarang. Saya nak mati sekarang. Kenapa saya nak tunggu esok? Saya nak sekarang. Kenapa cinta? Akhirnya kelebihan orang berzikir sehingga kelazatan bertemu dengan Allah bertambah. Kata kita ni sekarang ni, kelazatan kita untuk bertemu dengan benda syahwat. Kenapa? Sebab kita ghaflah, kita lupa. Kata bila lupa, kita gelap dalam memandang akhirat yang agung, yang hebat. Sebab itu kata Luqmanul Hakim, bandingan orang ingat Allah dengan orang lalai sama seperti bandingan gelap, cahaya dan gelap. Luqman kata pada wahai anakku, apakah kamu tahu perbandingan kelebihan orang berzikir dengan orang tak nak zikir, lupa zikir? Dia bandingan seperti terang dan gelap. Kata terang ni bila Allah beri nur, kita nampak akhirat. Gelap ni bila Allah beri kita gelap, duk nampak dunia je. Tak dapat benda tu, dah habis dah kita. Kita cerita dunia, habis dah. Dunia je tu. Kita nampak hidup dunia, matlamat dunia. Akhirnya kalau tak dapat dunia, dah nak bunuh diri dah. Kenapa? Hidupnya gelap. Hidupnya sempit. Kata orang beriman yang menyebut nama Allah, Allah bagi dia nur, dia nampak akhirat. Sehingga semua masa dunia jadi kecil bagi dia. Faham? Nur tadi wujud kepada fokus dia. Contoh buat torchlight. Contoh suluh ke depan lah, suluh tempat kita nak pergi. Lalu mata kita tak arah pada tempat kita nak pergi. Yang kanan kiri dia tak budi dah benda. Suluh je. Jalan. Demikian orang-orang yang sentiasa menyebut nama Allah. Yang datang malaikat kepadanya tanya, nak mati tak nak mati? Konsultan tanya.
Tapi saya kata ini bukanlah beri pilihan, tapi kemuliaan. Kadang kita ni, kita tahu dia akan pilih yang tu. Pilih yang tu. Dia tunjuk, ni musangking ada yang kampung. Tuan-tuan memang nak bagi musangking, tapi saja nak muliakan dia. Awak nak mana satu? Musangking ke yang kampung? Dia musangking. Kenapa kita beri dia pilihan tu? Kita nak muliakan dia. Biar dia memilih. Walau kita pun tahu dia nak musangking. Takkan nak ada yang kampung. Kita pun tahu. Tapi kenapa kita masih beri pilih? Kadang-kadang kita nak gurau dengan rumah kita. Awak nak makan mana? Lobster ke? Ni, udang kering. Kita pun tahu bini kita mesti pilih lobster. Takkan nak udang kering. Kecil udang kering. Kalau kecil kering pula. Kita pun tahu kita saja gurau dia ni. Kita bang mestilah lobster bang. Sebab kita rasa pelik kalau bini kita pilih udang kering. Terus kita hantar hospital bahagia. Tak betul bini aku. Kita offer dia lobster, udang kering. Tiba dia nak udang kering. Ni kena cek otak ni tak betul. Dia ada masalah. Saya beri pilihan tu, saya dah tahu dia akan pilih tu. Pilihan tu sebagai tanda cara kita berkasih sayang. Tapi bila cara berkasih sayang, kita pun tanya. Walau kita tahu dia akan pilih apa. Maka Allah tunjukkan kasih sayang pada hamba-Nya yang sentiasa berzikir. Kamu nak mati bila? Ha? Atau aku beri lagi tempoh. Bahkan sekarang ya Allah. Dah lama sebut nama Allah, rindu bertambah. Sayang bertambah, cinta bertambah. Apa lagi kita nak tunggu? Kalau benar zikir kita pada Allah, bahkan kita akan reda untuk mati bila pun. Saya dah tak ada alasan untuk tidak mati lagi. Tak ada. Melainkan saya punya keinginan kuat untuk mati sekarang. Saya tak nak mati sebab kelapa belum tumbuh lagi. Tak ada daya tu. Saya sebab ni tak selesai. Tak ada. Kalau dah benar cinta kita pada Allah, saya kata sekarang. Kenapa saya perlu tunggu esok? Saya nak sekarang. Inilah zikir. Melahirkan orang yang cintakan Allah. Sebab itu di dunia ini, tuan-tuan sekalian, ada syurga bagi orang beriman. Apa dia? Zikrullah. Nabi menamakannya demikian. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala halakul dzikr. Siapa yang melalui syurga Allah atas muka bumi ini hendaklah disinggah. Ya Rasulullah, syurga Allah itu, taman syurga itu di mana? Tempat zikir. Itu bila Rasulullah SAW menamakan Raudah. Tuan tahu, di Madinah, kita duduk berebut nama Raudah. Apa Raudah? Syurga. Kawasan Raudah ni, syurga. Kan tempat itu orang tak akan duduk melainkan mengingati Allah. Tak ada orang duduk situ untuk buat lain pada tu. Saya nak masuk Raudah, kenapa nak tidur? Tak? Kita rasa terlepas. Ruginya kita kalau kita lepaskan peluang mengingati Allah. Rugi. Tuan-tuan masuk Raudah, ada termenung Allah. Nampak nak teruk, nak kita faham gitu. Apalah mutawih dia ni. Tuan-tuan masuk Raudah daripada awal duk beratur. Kalau sekarang pakai app yang Tamarna ataupun app untuk masuk Raudah. Daftar ni sebelum berangkat ke Mekah, dah ada booking tak tarikh ni. Booking tarikh. Once nama kita naik Nisa, dia dah buka tarikh. Kita booking daripada Malaysia. Masuk, tengok jam, pukul 12.30 malam. Ya. Nekat kita untuk ingat Allah. Jauh tak beratur dengan dia buat partition dia. Tunggu kita. Akhirnya kita pun masuk. Dia tak ada rasa ada orang bodoh dengan peluang yang susah nak dapat. Tiba-tiba duduk situ, dia pun termenung. Mereka dia akan ingat Allah. Baik dengan solat, baik dengan zikir, baik dengan doa. Momen tu mungkin 10-15 minit bagi dia, inilah dia umrah. Dia akan kata, inilah dia Madinah. Tuan-tuan kalau cerita Madinah, tuan-tuan pergi sana, pergi sini, tapi tak masuk Raudah, tuan-tuan tak akan menganggap diri tuan-tuan berada di Madinah. Seperti kita rasa, kena pergi lagi. Tapi tempat namanya Raudah itu tempat apa? Zikrullah. Dinamakan syurga. Bayangkan semua orang masuk dengan niat yang sama. Betapa tenangnya tempat tu. Walaupun kita nak masuk tu dengan keadaan macam-macam undang-undang dia. Jerit sana, jerit sini. Ni amlah menjerit, ni jerit, syurti, askari, semua jerit. Tapi kita masih dapat rasa ketenangan di sebalik hiruk pikuk. Ini kekuatan zikir. Zikrullah yang Allah anugerahkan pada orang beriman.
disebut bahawa dalam sebahagian daripada wahyu diturunkan pada Musa AS. Musa kata, wahai Allah, kamu ada kat mana? Wahai Allah, kamu ada kat mana? Lalu kata Allah, aku berada dalam hati orang beriman. Kata Allah Ta'ala tak bertempat. Tak boleh disifatkan tempat bagi Allah SWT. Apa maksud berada di hati? Kata ulama maksudnya, kerana aktiviti, amalan, zikir yang menetap di hati. Sebab Allah ni bebas daripada segala tempat bersifat menetap, berubah, berpindah. Ini akidah ahli sunnah. Allah tak akan berada pada tempat yang berpindah bergandah, tidak. Maka tempat itu sendiri makhluk. Bagaimana Allah berhajat pada tempat? Tempat itu makhluk. Maka kita fahami secara akidah ahli sunnah bahawa Allah tidak boleh disifatkan tempat padanya yang menjadikan ada ruang kiri kanan, atas bawah. Itu dalam definisi tempat. Kalau tuan-tuan sebut tempat apa dia? Saya bertempat maknanya ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah. Allah tidak begitu. Kan itu makhluk semua. Semuanya berada dalam penguasaan Allah SWT. Jadi bila sebut Allah di hati, bukan maksud Allah bertempat di sini. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kesan daripada ingat Allah. Maka rahmat Allah, nur Allah tajalli menjelma dalam hatinya. Ini hati-hati yang hidup. Bahkan kita tahu, qutul qulub. Ada seorang ulama pengarang kitab qutul qulub. Makanan hati. Yang akhirnya kita itu diringkaskan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali dia talkhiskan kitab Qutul Qulub. Kalangan seorang ulama yang terkenal. Yang merujuk kepada makanan hati. Atau makanan hati kita apa dia? Zikir. Zikir. Dan bila seorang itu berzikir, Allah hidupkan hatinya. Sebagaimana Allah hidupkan ikan dalam lautan. Sebagaimana Allah hidupkan segala kehidupan-kehidupan. Kerana orang beriman tahu, kalau mereka meninggalkan zikir, mereka telah menjadikan jasad mereka kubur. Idza faraka zikrullah asbahat ajsaduhum kuburan, kata mereka. Kalau berpisah daripada zikrullah, maka jasad kami jadi kubur, tak ada manfaat. Atau kita sebut tanah kubur, tak ada manfaat. Kubur. Tuan-tuan pergi kubur tengok, ini orang-orang sudah hilang manfaat. Orang ini semuanya bekas pengarah, bekas semua, mantan-mantan semua. Maka kita lihat tempat kubur ni tempat yang tak ada manfaat. Tempat orang yang tak boleh buat manfaat apa-apa. Yang dia dah buat itu dia ada. Dia tak boleh buat benda baru. Tapi kalau kita ni hati tanpa zikir, kita telah menjadikan badan kita kubur. Seolah tuan-tuan nak bawa kubur ke hulu ke hilir. Kerana hati mati. Ada sebuah hadis yang Nabi yang menyatakan, "Mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit." Bandingan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah. Bandingan orang hidup dengan orang mati. Apakah tuan-tuan akan berkawan dengan orang mati? Saya tak nak kawan orang mati, tak ada manfaat. Dia mati dah. Ajak ngeteh tak boleh. Saya nak kawan orang hidup. Tapi kita maksudkan hidup secara rohani. Orang-orang yang berzikir. Kata, saya tak nak kawan dengan orang yang tak berzikir pada Allah. Hatinya lalai. Jiwanya serabut. Serabut itu dipindahkan ke saya. Jadi bila kita berkawan dengan orang yang tenang, berzikir pada Allah, dia tak akan pindahkan jiwa serabut pada kita. Tapi dipindahkan jiwa tenang pada kita. Waktu dia cerita masalah, dia tak akan serabutkan kita. Masa dia cerita sebagai suatu pembukaan kepada penyelesaian. Ini orang-orang yang tuan-tuan kita kena kawan. Orang yang hatinya tak mati. Jadi kita kena kenal dia orang yang sentiasa berzikir pada Allah, yang hatinya hidup. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bila tanya kepada Zunnun Al-Misri tentang zikir, maka jawab Zunnun, zikir ghaib, orang zikir dari zikir. Kata bila seorang itu dah benar-benar zikir, dia sudah tak tahu apa bilangannya. Kalau tuan-tuan masih tahu bilangan 100, tuan-tuan masih dalam proses berzikir. Tapi kalau tuan-tuan ahli zikir sebenarnya, kita dah tak tahu. Kita dah tak ada. Macam ni. Kalau tuan-tuan baru nak kaya, tuan-tuan tahu jumlah duit berapa. Kalau tuan-tuan dah kaya, tuan-tuan tak tahu, orang lain tolong kira. Berapa duit? Saya pun tak kira berapa duit saya. Kaya no lah tu. Kaya no. Kalau kita ni tuan-tuan baru start, beginner. Berapa kan kita? 2 biji. 2 buah. 2 buah.
Kalau orang tu memang alim tu, berapa, saya pun tak ingat beratus beribu kita. Zikir, untuk pemenang orang macam kita, berapa sikit? Semalam Ustaz, 1000. Malam. Tahun lepas, ni boleh ingat tahun lepas tu. Tahun lepas 100. Ni, kenapa dia masih ingat? Kerana dia masih dalam proses berzikir. Belum jadi ahli zikir. Kerana ahli zikir dah tak ada bilangan. Habis ada tasbih kat tangan, atau dia cuma gerakkannya sebagai ingat supaya dia berzikir. Bukan lagi bilangan. Kita 33 tengok. Tengok nombor. 100. Kita pun, teruja lah sikit, 100 hari ni. 1000. Betul, ahli zikir sebenarnya, dia dah tak tengok. Kenapa dia gerakkan tangan? Kenapa dia masih pegang? Itu bukan untuk kira. Itu untuk ingatkan dia untuk sentiasa berzikir. Dan dia sudah berada pada angka yang dia tak boleh kira. Sehingga menjadikan dirinya, nafasnya ialah zikir. Maka baik kita kata alat-alat tasbih, hanya bahan-bahan peringatan. Bukan bahan kiraan. Kita benda tu bahan kiraan. Tak ada, tak tahu berapa. Mereka itu bahan ingatan. Ingatkan mereka. Okay, mereka sentiasa diingatkan untuk terus berzikir pada Allah. Sebagaimana kata syair, tidak kerana saya melupakanmu, tidak kerana saya melupakanmu, lebih banyak daripada mengingatimu. Namun dengan itu lidahku mengalir. Kata Zunnun, aku sentiasa ingatimu. Dan dengan itu lidah ni automatik mengalir. Automatik lidah ni sebut. Dia bukan lagi lidah tu dipaksa sebut. Tapi lidah itu sebut. Tetapi ia beza dengan kita suruh dia sebut dengan dia sebut sendiri. Macam wasangka baik. Kalau tuan-tuan didik hati tuan-tuan, dia automatik wasangka baik korang. Kalau tuan-tuan tak didik hati, dia automatik wasangka buruk. Sebab hati ini lebih mudah wasangka buruk banding baik. Hatta pada orang yang dia sayang. Jangan kata orang dia tak kenal, orang dia sayang. Pun dia boleh wasangka. Kita suami isteri baik ni apa? Masih boleh wasangka. Kenapa wasangka menjadi panahan syaitan? Jadi disebut oleh Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kamu dengan wasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Kerana wasangka itu sedusta-dusta perkataan. Dan syaitan akan masuk pada perkataan dusta. Jadi saya kata, orang dekat dengan kita pun kita boleh wasangka. Duit tuan-tuan hilang kat rumah. Tuan pun tengok bini. Oh, rumah aku ambil. Tengok wasangka dia. Ada ni isteri kita duk tolong kita sekian-sekian. Isteri hilang duit dalam dompet. Dia pun tengok suami dia. Abang kan ambil duit saya. Ada suami lah bayar rumah, bayar kereta. Ni atas bawah dia ni semua. Tudung dia, suami dia beli. Tiba hilang RM10, dia tuduh laki dia curi. Abang ke curi duit saya RM10? Ya awak, saya bagi awak RM10,000 sebulan, awak saya tuduh saya curi RM10. Jadi itulah wasangka. Nak kata ada toyo, tak ada toyo. Dia pun tengok muka bini. Dia pun tengok muka bini. Cepatnya wasangka. Kita. Tak ada pula kita fikir kalau hilang duit, silap letak ni. Silap letak. Tapi tu dia menghala. Anak kita mana curi ni? Anak api Quran bagus, tapi dituduh pencuri juga. Itulah wasangka. Semudah itu syaitan pun mainkan kita. Lepas tu tuan-tuan, kita tak heran kalau tiba-tiba orang baik boleh berbalah. Sebab mula ada wasangka dan dia membenarkan wasangka tadi. Akhirnya orang yang pernah dia baik, dia menjauhkan dirinya. Kerana wasangka. Dan banyak mana persahabatan kita dikalahkan dengan wasangka buruk. Banyak mana. Banyak mana hubungan yang baik kita dikalahkan dengan wasangka buruk. Kerana saya katakan, ini panahan syaitan. Kadang-kadang dengan mudah kita boleh tuduh. Tak ada orang terselamat. Tengok, hilang selipar. Tengok dalam masjid ni, kita untuk imam dia, kita imam ambil selipar. Imam pun kena. Dia cepat wasangka dia. Jadi kalau tuan-tuan letak wallet, tuan-tuan berdua je, tiba wallet tu hilang. Tuan-tuan kata siapa? Rasa makmum belakang. Makmum belakang tu ustaz kita. Kita ni. Padahal kita dah ambil, tak sedar. Masa tengah semayang ambil masuk poket. Tapi dah nyanyuk macam tu. Wasangka rupa dalam poket sendiri. Lihat bagaimana dia merosakkan kita. Lepas tu hati-hati bila wasangka, cepat-cepat istighfar. Katakan ia tidak berlaku pada orang dekat-dekat. Jadi saya, kalau kat umur saya hilang duit, saya takkan kata bini saya. Kalaupun betul isteri saya ambil, katakan, saya takkan kata dia ambil. Kenapa? Begini saya bina wasangka baik. Sebab berapa sangat nilai duit hilang berbanding nilai kesetiaan suami isteri kita. Kalau misalnya dia ambil, saya pun dah niat sedekah lama. Saya takkan kata dia ambil. Mungkin saya cuai dan beri nafkah sampai dia pula ambil. Mungkin.
Saya melihat kesalahan pada saya. Anak-anak ambil duit, saya tak kata anak saya mencuri. Saya tak kata tuduh anak saya. Kalau betul dia ambil, mungkin kesalahan saya tak bagi duit dia cukup untuk dia berbelanja. Salah. Saya kata, Long, kenapa Long ambil duit Abah RM10? Lain kali ambil RM100. Salah Abah memang nak bagi RM100, lain kali ambil RM100. Jadi situ tuan-tuan, kita membina sangka baik. Lepas tu bila kita berzikir, dia mengelak benteng pada benda tu. Waktu tuan-tuan sangka, berzikir. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Astaghfirullahalazim. Itu zikir. Lalu dia pun menghadang wasangka buruk. Akhirnya tuan-tuan sekalian, kita bila berkawan baik, kita akan kekal sampai akhirat. Sebab apa kita berjaya menjaga persahabatan kita dengan zikrullah. Bila? Waktu kita mula berbuah sangka. Kerana wasangka itu merosakkan banyak perkara dalam kehidupan kita. Maka zikir jawapan pada wasangka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.